Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, hai korang. So hari ni aku nak cerita hantu lagi. Disebabkan hari ni dah hari Jumaat, so aku kembali cerita hantu lah. Macam biasa kan, aku ada bagi tahu dekat korang semua. So hari ni aku nak cerita hantu pasal apa? So kalau nak tahu hari ni aku nak cerita hantu pasal apa, sebelum tu jangan lupa like, comment, share and subscribe. Like, subscribe sebanyak 100k, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Okay korang. So, sebelum aku nak bagi tahu aku nak cerita hantu pasal apa hari ni. Thanks kepada yang dah subscribe YouTube aku, dah tengok semua video baru aku, dah subscribe YouTube aku, dah tengok semua video baru aku. Thank you so much. Aku doakan semoga korang semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Yang baru singgah ke channel YouTube aku pun sama juga. Okay, korang nak tahu tak hari ni aku nak cerita hantu pasal apa? So hari ni aku nak cerita pasal homestay dekat pulau. Kalau korang nak tahu homestay dekat pulau dekat mana satu kan? Dekat mana? Dekat Melaka ke? Dekat Negeri Sembilan ke? Aku pun tak tahulah dekat mana. Tapi aku ada baca kat sini. Okay, so kalau nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Kalau korang nak tahu apa yang berlaku dekat homestay di pulau tu kan, tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like video ni sekali. Sebelum korang nak tengok video aku, jangan lupa subscribe. Tanpa membuang masa, aku akan cerita sekarang. Tapi jangan lupa subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada admin Fiction Shasha. Dan tidak lupa juga kepada semua warga Fiction Shasha. Terima kasih banyak-banyak sekiranya cerita yang bakal aku kongsikan ini dapat disiarkan. Cerita ini mungkinlah tidak seram mana seperti cerita-cerita yang sebelumnya, tapi ini adalah salah satu daripada kejadian seram yang aku lalui. Seperti biasa, sebelum memulakan cerita, aku Faz. Bukan nama sebenar, berumur 22 tahun, berasal dari Sabah. Seperti biasa, sebelum dia nak mulakan cerita, tapi ni bukan nama sebenar dia. Faz, berumur 22 tahun, berasal dari Sabah. Sebelum nak mula ni, aku nak minta maaf jika penceritaan yang aku kongsikan ini kurang difahami dan tidak menjadi cita rasa korang. Okey, tanpa membuang masa, aku terus saja memulakan penceritaan aku yang bertajuk Homestay Dekat Pulau. Tanpa dia membuang masa, dia pun nak teruskan bercerita yang bertajuk Homestay Dekat Pulau. Pada tahun lalu, aku pernah bekerja di satu homestay yang tidak jauh dari tempat tinggal aku sekarang ni. Pada tahun lalu, dia pernah bekerja di satu homestay yang tak jauh dari tempat tinggal dia sekarang. Tempat kerjaku dulu ni adalah di satu pulau yang mana ramai penduduk dari kalangan kaum Bajau. Perjalanan ke pulau dan terus ke homestay tidaklah lama sangat dan kemungkinan mengambil masa kurang dari sejam perjalanan. Perjalanan pulau dan terus ke homestay tak lama sangat. Dia kemungkinan ambil dalam masa kurang dalam sejam perjalanan. Mengenai nama pulau itu, biarlah dirahsiakan bagi tidak menjadi isu dan tidak menjadi masalah juga kepada pelancong yang lain. Dia nak rahsiakan nama pulau. So, sorry lah kan, korang pun nak tahu kan pulau apa, nama pulau tu kan, dia kerja kat pulau mana. Tapi dia nak rahsiakan nama pulau tu, nak buat macam mana? Untuk pengetahuan korang semua, laluan perjalanan aku balik dari kerja ke rumah mengambil masa dalam 10 minit atau 15 minit berjalan kaki. Untuk balik ke rumah aku terpaksa lalu dari belakang homestay. Laluan perjalanan dia balik dari kerja ke rumah mengambil masa 10 atau 15 minit berjalan kaki. Untuk balik ke rumah, dia terpaksa lalu dari belakang homestay. Sebab hanya itu saja yang ada jalan terus ke rumah. Padang bola sepak bagi perkampungan harus dilalui yang mana tidak jauh dari hutan. Laluan dari belakang kampung yang mana juga terpaksa melalui tanah kuburan orang kampung. Masa aku nak bekerja dekat homestay ni, jarang sangat aku kena balik pada waktu yang awal dan selalunya aku akan balik pada waktu selepas senja. Sebab nak bawa pelancong jalan-jalan dekat dalam pulau dan terus bawa pelancong yang datang ni untuk tengok matahari tenggelam. Sudah menjadi rutin harian aku bekerja bawa pelancong sampai waktu habis senja. Ada satu hari, kami berdua terpaksa lewat balik ke rumah. Ada satu hari, diorang berdua terpaksa lewat balik ke rumah. Sebab terpaksa bawa pelancong pulang, bawa pelancong tengok kelip-kelip dan
juga tengok blue ice, warna biru di lautan. Pekerja lama di situ panggil blue ice dan ada juga yang kata blue water. Pekerja lama dekat situ panggil blue ice dan ada juga yang kata blue water. Kepada yang tahu blue ice dan blue water, sila komen dekat bawah. Mana tahu korang pun pernah pergi tengok kan. Tak tahulah, aku tak pernah pergi tengok. Masa tu pekerja yang perlu bawa pelancong ni tengok klip dah balik awal sebab bos pun nak bagi tahu pekerja yang sepatutnya, jadi terpaksa kami yang bawa ke semua pelancong pada malam tu. Kawan aku ni namakan dia Zul, seorang yang berani sedikit berbanding aku. Bukan apa, dah dekat kampung dia. Lagipun dia lebih banyak tahu berbanding aku. Berbalik kepada cerita tadi, selesai saja bawa pelancong tengok matahari tenggelam, diorang terus pulang, diorang terus pelancong ke homestay. Sampai saja dekat homestay, bos mengarahkan kami untuk tidak balik dan kami perlu bekerja lebih masa, kira overtime lah masa tu. Pada waktu tu mungkin dalam 9.30 malam kami selesai. Pada waktu tu mungkin dalam pukul 9.30 malam diorang dah selesai. Kami berdua jalan dari laluan padang bola sepak. Masa dia jalan berdua dengan Zul, dia sudah mula rasa seram. Sebab waktu tu adalah pertama kali dia balik lewat sepanjang dia bekerja dekat sana, kat homestay tu lah. Kawasan yang gelap dan sunyi terpaksa dilalui. Kawasan yang gelap dan sunyi. Waktu dalam perjalanan tu tiba-tiba aku terpandang satu lembu tanpa kepala dan bersaiz besar. Waktu dalam perjalanan tu tiba-tiba dia terpandang satu lembu tanpa kepala dan bersaiz besar. Masa tu jugalah aku terus pegang erat tangan Zul dan terus berjalan dengan laju. Masa tu jugalah dia terus pegang erat tangan Zul dan terus berjalan laju. Masa tu Zul rasa keheranan dan terus kata dengan aku, "Oi, kau dah kenapa tiba-tiba pegang kuat tangan aku ni?" Aku hanya mampu kata tiada dan terus berjalan. Selepas dari laluan padang bola sepak tu, kami berjalan dari pantai sebab bagi aku masa tu lagi selamat ambil jalan dari pantai berbanding jalan dari kuburan. Tapi nasib tidak menyebelahi. Dalam perjalanan dari pantai tu memang rasa menyeramkan juga. Tetap juga terasa sunyi sepi. Masa perjalanan dari pantai tu rasa menyeramkan juga dan sepi. Sunyi sepi lah. Dan sekali lagi gangguan yang hadir, dan kali ini Zul juga turut serta terlihat makhluk tu. Satu tubuh hitam yang besar dan terlihat seakan bayang-bayang cuba menghampiri kami. Dan kali ini Zul juga turut serta terlihat makhluk. Makhluk apa tau? Satu tubuh hitam yang besar dan terlihat seakan bayang-bayang cuba menghampiri diorang. Alangkah terkejutnya kami berdua pada masa tu. Tanpa fikir apa dah, kami terus lari dengan langkah 1000. Diorang terkejut pada masa tu. Diorang tak fikir apa dah, diorang terus lari dengan langkah 1000. Keesokan harinya, barulah aku cerita kepada Zul yang aku ada terlihat lembu tanpa kepala sebelum terlihat makhluk seakan bayang-bayang tu. Keesokan harinya, barulah dia cerita dekat Zul. Zul tu kawan dia, yang dia ada nampak lembu tanpa kepala sebelum terlihat makhluk seakan bayang-bayang tu. Sebelum diorang belum nampak makhluk tu lagi lah. Sampai di sini saja cerita seram yang aku kongsikan ini. Andai cerita ini diterima, aku akan kongsikan pengalaman seram yang lain dan masih juga dengan tempat yang sama, iaitu dekat homestay aku bekerja ni. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sebab dah luang masa dengan membaca cerita aku yang tak seberapa. Sekian. Assalamualaikum. Okay, Korang faham tak aku cerita pasal apa hari ini? Korang faham tak? Kalau korang tak faham, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang faham, korang boleh komen. Kalau korang faham pun, korang boleh komen kat bawah. Okay, sorry, sekiranya komen buka sahaja. Okay korang, kalau ada ayah korang, dia bekerja lah kan, bekerja dekat homestay di pulau, sila komen kat bawah. Kalau tak ada, tak perlu komen. Tak perlu komen pun, sebab aku tak paksa. Kalau korang nak komen, boleh komen. Tak komen pun tak apa. Tapi aku tanya, kalau ada ayah korang kerja dekat homestay dekat pulau kan, macam ayah korang kan kerja dekat homestay kan, lepas tu homestay tu dekat pulau, sila komen dekat bawah.
Tak kisahlah ayah korang ke, mak korang ke, sila komen kat bawah. So, sampai sini saja cerita aku. Sorry lah yang mana tak faham aku cerita hantu hari ini. Yang mana tak faham lah kan. Boleh yang mana tak faham tu sorry. Sebab aku tahu cerita hantu ni macam bukan cerita hantu sangat. Itulah aku skip cerita dia. Sebelum tu nak baca lebih jelas, kalau korang nak tahu cerita dia lebih jelas kan, korang search je lah di Google Homestay dekat Pulau. Minggu ni aku nak bagi tahu video baru akan video cerita hantu lah. Akan ada sampai hari Khamis. Tapi aku tak pastilah semua cerita hantu ke tak. Okay. So, macam biasa aku akan buat video dekat YouTube minggu ni lah sampai hari Khamis. Okay. So korang, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. So bye. See you next time video. Esok ada video baru. Jangan lupa tengok video baru untuk esok. Bye korang.